nasi biryani ayam style Pakistan yang sungguh lembut, fluffy dan cukup lengkap rasanya. Cara masaknya agak berbeza, iaitu beras perlu direbus dan dibuang kanji dahulu, kemudian dilapis selang-seli dengan lauk yang kita masak. Sebab itulah nasi jadi lembut sangat dan mudah nak masak sebab kita tak perlu agak sukatan air. Jom tengok cara details macam mana nak masak nasi biryani ayam style Pakistan. Bawang putih dan halia cincang kasar. Ketepikan dulu sebab nanti nak kisar halus. Bawang merah kecil, iris nipis macam ni. Kita akan goreng kemudian. Kentang yang dah bersih dan buang kulit, potong kepada ketulan besar. Dalam biryani Pakistan memang kebiasaannya diletak kentang. Tomato potong kasar sebab nanti kita nak kisar halus. Bawang Holland untuk tumisan, iris nipis. Satu bahan segar yang penting untuk aroma dalam nasi biryani Pakistan, daun ketumbar dan daun pudina. Tapi sebab tak ada daun pudina, Cik Nam guna daun ketumbar je. Iris kasar, agak-agak satu ikat. Kismis, kalau tak ada, boleh ganti dengan prune kering. Cuma kalau prune kering, kena potong kecil-kecil lah. Sekarang kita akan blend bawang putih dan halia. Masuk air agak-agak tenggelam dan kisar halus. Tomato, kisar halus juga. Dah siap semua bahan, kita perlu perap dulu ayam. Cik Nam guna 7 ketul ayam, anggaran dalam setengah ekor, masuk dalam mangkuk besar. Senang sikit nak gaul. Bahan kisar halus iaitu bawang putih dan halia. Rempah biryani, gunalah jenama apa pun tak kisah. Next, bahan penting, yogurt. Ni plain yogurt je, yang tak ada perasa. Yogurt ni akan buat bagi ayam lebih lembut, juicy dan sedap bila kita masak. Garam, lada hitam, gaul sebati semua bahan dan tutup. Perap selama lebih kurang setengah jam. Okey, ayam dah siap marinate. Kita boleh start masak sekarang. Panaskan kuali, minyak masak. Lebihkan sikit sebab Cik Nam nak goreng bahan-bahan dulu. Gajus, goreng sampai agak keperangan. Api jangan kuat sangat ya sebab mudah hangus. Next, kentang. Goreng juga sampai keperangan. Memang manis kentang ni bila kita goreng dulu. Bawang merah kecil. Goreng sampai kekuningan. Jangan main handphone tau waktu ni. Bila dah agak-agak kuning, terus angkat.
Jangan tunggu perang sebab bawang masih lagi belum stop proses masak lepas baru angkat. Boleh jadi hangus dan pahit nanti. Semua yang perlu kita dah goreng, bolehlah mula menumis. Bawang Holland, tumis sampai kekuningan dan lembut. Banyak pula minyak ni, Cik Nom nak keluarkan sikit. Nanti anda keluarkan awal-awal ya, sebelum tumis. Jangan jadi macam Cik Nom. Tambah sikit minyak sapi untuk aroma dan rasa. Kayu manis, bunga lawang, buah pelaga, cengkeh dan daun salam. Daun salam ni sama dengan daun bay. Kalau pergi pasar raya, cari daun bay. Bila bawang dah lembut, semua bahan dah naik bau, masukkan bahan-bahan marinade. Tambah sikit bawang goreng, jangan habiskan sebab bawang ni kita nak guna kemudian untuk taburan. Kacau sekata. Tomato yang dikisar halus. Masak sampailah kuah kering dan pecah minyak. Cili, buang tangkai dan belah hujung macam ni. Biasanya guna cili besar hijau. Tapi sebab tak ada, Cik Nom masukkan cili padi hijau je. Kira aci lah kan. Masukkan kentang. Cili padi hijau. Kismis dan prune. Mana-mana satu pun okey. Kismis ni akan buat kuah rasa manis-manis masam sikit. Garam, pastikan cukup rasa garamnya. Dan hirisan daun ketumbar. Cik Nom tambah sikit lagi yogurt. Sikit je, jangan banyak. Nanti masam. Kuah pun dah pekat, minyak pun dah pecah di tepi atau orang Pakistan panggil bunofi. Gula, Cik Nom tambah gula perang untuk balancekan rasa ke semua bahan-bahan tu, terutamanya rasa masam dari yogurt tadi. Kalau kuah kering sangat, tambah sikit air dan boleh tutup api. Langkah seterusnya, nasi. Cik Nom guna beras basmati yang extra long. Kalau boleh, gunalah beras yang macam ni. Baru berbaloi buat nasi biryani Pakistan. Beras ni perlu rendam sekejap dalam 10 minit. Bila dah rendam, boleh tapis. Cik Nom akan rebus sehingga 70% masak. Panaskan air. Masukkan rempah 4 sekawan, daun salam, lada hitam dan garam. Rasa sikit je air tu biar berasa elok garam, tapi jangan sampai masin sangat. Masukkan beras dan rebus sehingga mendidih. Okey, dah mendidih. Tengok ni, beras dah lembut tapi belum sepenuhnya kembang. So, kita dah boleh tapis. Cara macam ni akan buang lebihan kanji dan akan dapat beras yang light dan fluffy. Inilah keistimewaan cara masakkan nasi biryani Pakistan. Bila dah tapis, drizzle sikit dengan minyak supaya tak melekat. Cik Nom guna minyak bekas gorengan tadi. Nasi pun dah ready, kita boleh mula susun menyusun. Cik Nom guna kuali yang sama yang masak lauk tadi sebab rice cooker Cik Nom kecil je. Nasi dibahagi 3 dan masakan ayam dibahagi 2. Lapisan bawah, nasi ratakan, kemudian ayam dengan kuahnya sekali.
Minyak dari masak ayam tu pun tuang rata sekeliling nasi. Next, lapisan nasi. Kemudian masukkan baki ayam yang separuh tadi. Susun dengan rata elok-elok. Tabur bawang goreng. Hirisan daun ketumbar. Ni lapisan yang terakhir, lapisan nasi. Tuang ke semua dan ratakan. Tabur lagi bawang goreng dan hirisan daun ketumbar. Drizzle sikit minyak gorengan. Okey, sekarang Cik Nom nak letak pewarna kuning. Titikkan macam ni. Kalau nak buat lubang kecil pun boleh. Tapi kali ni Cik Nom titik je. Kalau ada saffron lagi bagus. Tapi sebab tak ada, Cik Nom guna pewarna je. 1 cawan susu cair yang dah dicampur dengan air separuh-separuh. Tutup dengan penutup yang dah dibalut dengan kain. Masak anggaran 15 hingga 20 minit ataupun lebih sampai nasi masak lah. Macam mana nak tahu dah masak? Bila beras dah lembut dan kembang dan wap keluar banyak macam ni. Tutup api dan biarkan sekejap. Jangan kacau dulu ya waktu ni. Biar dulu sebab nasi masih lagi menyerap wap air. Okey, nasi biryani Pakistan dah ready. Boleh tabur dengan gajus dan hirisan daun ketumbar. Kalau rasa macam nasi tu masih keras sikit, boleh tambah sikit lagi air dan sambung masak. Kebiasaannya biryani ni dihidangkan dengan yogurt dan salad simple je. Mari Cik Nom tunjukkan cara nak buat salad. Bawang Holland potong dadu kecil. Tomato potong dadu. Tapi Cik Nom buang bahagian biji tengah yang berair tu. Timun potong bahagian tengah juga. Ambil lemon setengah biji. Kalau nak guna cuka makan pun boleh. Perah jus lemon. Tuang ke dalam salad. Gula. Serbuk lada hitam. Kemudian secubit garam. Kalau nak tambah minyak zaitun pun boleh. Gaul sebati dan masukkan dalam peti sejuk sebelum dihidang. Harap-harap anda suka dengan video kali ini ya. Sekian dari Cik Nom dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri.